Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Cerita bersama saya, Luqman Haris. Seperti biasa, cerita akan bawakan kepada anda cerita di sebalik berita. Di sebalik segala berita yang akan bawakan kepada anda sepanjang hari, setiap hari di Astro Awani. Di sebalik segala laporan, ada ceritanya tersendiri. Sama ada proses wartawan kami ingin mendapatkan sesuatu laporan itu untuk dibawakan kepada anda, maupun banyak cerita-cerita yang kami tidak sempat untuk siarkan dalam berita. Cerita-cerita warna-warni yang melibatkan sisi satu lagi daripada laporan-laporan berita yang mungkin anda saksikan. Fokus pertama kami untuk petang ini adalah sejak Malaysia digegarkan dengan penemuan beberapa kluster baru COVID-19, khasnya di kawasan utara negara, di Kedah, di Perlis dan juga di Pulau Pinang. Pelaksanaan TEMCO sebagai contoh di setengah kawasan itu membangkitkan pelbagai cerita dan juga keresahan dalam kalangan penduduk yang terkesan di kawasan itu. Dan baru-baru ini kemunculan kluster baru iaitu kluster Tawa di Kedah dan Pulau Pinang ingin kita bincangkan dalam cerita bahagian pertama hari ini. Setakat semalam, seperti yang disahkan oleh Kementerian Kesihatan, kluster Tawa ini sudah pun mencatatkan 33 kes COVID-19 dan semalam ia menyumbangkan 12 kes kepada jumlah keseluruhan 26 kes baru semalam. Dan daripada jumlah 10 kes yang dicatatkan dari jumlah ini, 10 kes dicatatkan di Kedah dan 2 di Pulau Pinang. Kita mahu terus saja bersama Wakil Astro Awani Kedah, Abdul Hadi Awang. Hadi ada meninjau kawasan di situ untuk mendapatkan sentimen dan juga cerita-cerita daripada penduduk di sana di sebalik semua ini. Okey, Hadi, pertama sekali, apa yang Hadi dapat kongsikan berdasarkan pemerhatian dan juga perbualan Hadi dengan penduduk setempat di sana? Okey, terima kasih Luqman di Bukit Kewangan. Dan seperti dimaklumkan Luqman, hari ini saya membuat tinjauan di sekitar Pekan Tawar, Kuala Ketil serta Pekan Kupang, iaitu ketiga-tiga kawasan adalah di daerah Baling itu sendiri. Dan seperti dimaklumkan, peningkatan kes kluster Tawar seperti setakat jam 12.30 hari semalam adalah 33 kes aktif. Dan ianya pasti meresahkan penduduk kawasan Kuala Ketil dan Kupang yang berada tidak jauh daripada situ, sekitar 5 sehingga 10 km daripada pekan ataupun lokaliti Mukim Tawar itu sendiri. Dan Luqman, jika saya boleh kongsikan pagi tadi saya ada membuat liputan berkenaan dengan pembukaan sekolah, iaitu di SK Tawar dan 2 sekolah lain di Mukim Tawar itu sendiri, dan sekolah beroperasi seperti biasa hari ini meskipun timbul kerisauan terutama dari para waris ataupun penduduk sekitar berkenaan operasi pembukaan sekolah pada hari ini, manakala perkembangan kes adalah pada tahap yang melebihi 30 kes, iaitu kes yang agak mencemaskan bagi penduduk sekitar. Dan jelas berapa penduduk yang saya temu bual tadi sudah pastinya mereka menyatakan perlu pelaksanaan perintah kawalan pergerakan secara diperketat, secara pentadbiran diadakan di Mukim Tawar itu sendiri bagi memastikan kluster terbabit tidak merebak ke kawasan-kawasan lain. Dan sepanjang temu bual tadi juga saya sempat menemu bual kemungkinan sekolah akan ditutup dan pelaksanaan proses pembelajaran secara atas talian. Dan pastinya ibu bapa bersetuju terutama bagi mengelakkan penularan dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah itu sendiri. Namun antara cabaran yang akan ditasi adalah liputan ataupun capaian internet di kawasan Tawar dan kawasan sekitar itu sendiri, manakala liputan di kawasan tersebut amatlah rendah. Jika saya boleh kongsikan, pagi tadi, tengah hari tadi kami sempat bersiaran langsung, namun siaran terbabit terputus akibat liputan itu sendiri. Dan itu menunjukkan jika berlakunya proses pembelajaran secara atas talian, pastinya ia menyukarkan kepada para pelajar terutama dan juga pihak guru itu sendiri. Dan Luqman, jika kita boleh dengarkan apa kata penduduk yang saya temu bual di Pekan Kupang tadi yang berada pada jarak 5 km jika pengesahan sekolah ditutup dan proses pembelajaran diadakan secara atas talian. Kita dengarkan dahulu antara yang dikatakan penduduk sekitar Kupang tadi. Dari segi kerja baik sekolah tu, kalau kata sekat di rumah saja memang tak padan lah. Okey, macam bila kita duduk di rumah kadang-kadang line tak ada apa semua dekat ni. Tak nampak berkesan. Okay. Nampak saya terbagi tak berkesan ni. Okey. Sebab banyak kalau kata baik kerja di rumah ni, buat kerja sambil lewat kan tak. Okay. Mungkin dari segi line internet access tu. Line satu, dari segi line. Okay.
Apa masalah dia? Line internet. Line memang tak ni. Tak lekat, memang tak ada line. Tak ada line. Internet memang kacau sikit. Okey, dan masalah terbabit ataupun luahan terbabit kami panjangkan kepada pihak pengurusan atau pentadbiran di Pusat Khidmat Wakil Rakyat Dewan Undangan Negeri Kupang yang merupakan Exco Pendidikan Negeri Kedah, dan kami pergi ke pejabat beliau, dan ketika kami pergi di situ terdapat beberapa pegawai di situ dan kami bertanyakan mengenai adakah menerima aduan terutama sepanjang tempoh PKP dan tempoh PKPB, terutama ketika sekolah tidak dibuka, adakah menerima aduan khususnya mengenai liputan yang tidak sampai terutama kawasan-kawasan pedalaman di Mukim Kupang, di Mukim Tawar dan mukim-mukim sekitarnya. Dan jelas mereka mereka kawasan terbabit, Pusat Khidmat Wakil Rakyat kawasan terbabit menerima aduan lebih ramai berbanding sebelum-sebelum ini, memandangkan capaian internet terutama hanya melibatkan kawasan bandar ataupun Pekan Kupang itu sendiri. Di kawasan-kawasan sekitarnya liputan amatlah rendah untuk pelajar-pelajar meneruskan proses pembelajaran secara atas talian. Dan kita dengarkan apa yang dikatakan wakil ataupun pegawai Pusat Khidmat Wakil Rakyat DUN Kupang itu sendiri. Di kawasan ni kalau ikut liputan dia, yang kawasan ni boleh kata ada, tinggal lagi yang tempat-tempat ujung-ujung tu dia kata boleh kata tak ada. Dia kawasan tebing tinggi, kawasan sini memang liputan dia kurang. Boleh tak nama kawasan tu antara nama kawasan yang line tak berapa okey tu sikit? Kawasan sini, kalau kata kawasan sini tebing tinggi, di kawasan Pekan ni dia ada semualah, boleh kata ada semua Pekan Kupang ni. Jadi yang belah pendalaman sikit tu, belah apa nama ni, Kampung Tanjung tu dah tak ada Kampung Tanjung. Belah apa Cokok Rambai, pergi ke belah pendalaman sikit masuk ke belah Sira sana. Sira banyak kan tak ada lah kawasan ni keliling. Okey Adi, apa yang kita dengar daripada dua klip audio itu adalah penyataan masalahnya. Kita sedia maklum bahawa jaringan internet di situ mungkin tidak ideal, kelajuannya tidak cukup untuk malah Hadi sendiri berita langsung sama kita awal hari ini pun terputus kerana jaringan internet di sana masih lagi belum sempurna, apatah lagi jika kita ada ribuan pelajar yang mungkin mahu menggunakan internet pada masa yang sama untuk proses pengajaran dan juga pembelajaran. Ini penyataan masalahnya, tetapi apa perancangannya, apa penyelesaiannya, sekurang-kurangnya penyelesaian jangka pendek, backup plan mereka sekiranya PKP bersasar ataupun PKP Temko perlu dilaksanakan di kawasan itu? Okey Rahman, seperti yang saya maklumkan tadi, saya ada berkunjung ke Pusat Khidmat Wakil Rakyat, dan antara inisiatif yang disediakan adalah mengumpulkan para pelajar yang berada di kawasan pedalaman ke satu tempat, namun dengan pematuhan SOP yang sangat ketat, jumlah pelajar di tempat terbit amatlah sedikit, namun di tempat terbit akan disediakan satu proses ataupun kawasan yang diliputi capaian internet yang agak kemas ataupun kita panggil agak tinggi bagi mendapatkan terutama ketika proses pembelajaran PNP yang berlangsung sekitar 8 pagi hingga 1 tengah hari, pelajar-pelajar boleh ke kawasan terbabit yang disediakan untuk mendapatkan bekalan internet. Namun jika seperti dimaklumkan, penduduk juga maklumkan ada juga satu-satu kawasan yang kadang-kala pukul 8 sehingga pukul 10 internet okey, namun pukul 10 sehingga pukul 11, 10 hingga pukul 12 internet langsung tidak ada di kawasan itu, terutama di kawasan-kawasan kampung yang berada dalam Mukim Tawar itu sendiri. Dan mereka amat risau jika pelaksanaan Temko dilaksanakan di kampung terbabit, masalah ini harus diberi penekanan utama untuk bukan sahaja wakil rakyat setempat, malah peringkat kerajaan negeri Kedah dan kerajaan pusat dapat menyelesaikan masalah terbabit agar tidak berlaku insiden-insiden seperti memanjat pokok dan sebagainya untuk hanya mendapatkan talian internet itu sendiri, Lukman. Okey, Adi, ini antara maklumat yang kami baru terima daripada Kementerian Kesihatan berkenaan dengan kes harian COVID-19 untuk hari ini. Hari ini kita dapati ada 25 kes baru yang telah pun dilaporkan setakat hari ini jam 12 tengah hari. Ini mengikut kenyataan yang baru dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan. Dan di kluster Tawar disahkan hari ini ada 6 kes baru, iaitu 5 di Kedah dan 1 kes di Pulau Pinang. Adi, setakat ini Kedah bermakna 35 kes kluster Tawar dikesan positif COVID-19 dengan 49 lagi masih menunggu keputusan, dan di Pulau Pinang
4 kes positif, 5 lagi masih menunggu keputusan. Nampaknya walaupun kita tidak mahu, jika trend ini berterusan, mungkin PKP di Temco itu perlu dilaksanakan. Tetapi apa yang Hadi sebut seperti tadi menarik kerana ada penduduk di sana yang mengatakan bahawa mereka takut untuk menghantar anak mereka ke sekolah dan mereka bersedia jika PKP bersasar ataupun PKP Temco ini dilaksanakan. Bagaimana dengan itu sekolah, tapi ibu bapa dan penduduk di sana yang dewasa, bagaimana dengan punca pendapatan mereka? Ada Hadi sempat bersembang dengan mereka, bagaimana jika PKP sebegini dilaksanakan, punca pendapatan mereka dapat dijamin seperti mana kita saksikan di Napoh, di tempat-tempat lain. Punca pendapatan amat terkesan, Hadi. Okey, Luqman, implikasi ataupun impak terhadap penduduk sekitar, terutama penduduk kawasan terbaik yang rata-ratanya adalah bekerja sebagai penoreh getah dan juga peniaga kecil-kecilan yang membuka kedai makan, kedai runcit dan sebagainya. Seperti tinjauan hari ini dan semalam, kesemua lebih kata 95% kedai di kawasan terbaik sudah mula menutup operasi sebagai langkah awal untuk berjaga-jaga meskipun perintah Temco masih tidak dikeluarkan, dan ianya pasti menyebabkan beberapa kesukaran, terutama ianya merupakan laluan utama dari Baling ke Kuala Ketil yang memerlukan jumlah kenderaan yang banyak melalui jalan terbabit, dan jika ada sesuatu berlaku di kawasan terbabit seperti memerlukan bantuan bekalan makanan atau sebagainya, akan berhenti di kawasan terbabit dan pemandu ataupun hendak mencari bekalan makanan tidak dapat dan terpaksa pergi sejauh 10 km untuk sampai ke Pekan Baling itu sendiri. Dan itu antara masalah yang saya dengar daripada penduduk Kuala Ketil itu sendiri, memandangkan persediaan untuk melaksanakan Temco sudah dilakukan penduduk lebih awal, menutup kedai masing-masing, tidak keluar dari rumah untuk tidak melakukan aktiviti yang tidak penting untuk sepanjang hari ini dan juga semalam, Luqman. Dan jika implikasi pelaksanaan Temco itu berlaku, pastinya ia akan memberi kesan menyeluruh kepada sektor ekonomi di kawasan terbabit, manangkan apabila berlaku Temco, mereka tidak dapat keluar daripada kawasan Temco itu sendiri, dan sudah pastinya bekerja penoreh-penoreh getah di situ pastinya yang mempunyai kebun di luar kawasan tidak dapat menjalankan aktiviti harian mereka, Luqman. Okey, Hadi, itu satu perkara yang kita harap tidak akan berlaku, tetapi berdasarkan trend dalam kawasan itu ataupun di negeri Kedah itu ada kemungkinannya akan berlaku, tetapi sikap yang ditunjukkan oleh penduduk setempat itu amat dikagumi kerana mereka sanggup melalui kepayahan ekonomi demi memastikan kesihatan, aspek kesihatan dan nyawa dapat dijaga. Mereka sanggup tutup kedai dan melalui Temco, dan mereka faham itu langkah yang diperlukan untuk membendung penularan. Terima kasih, Hadi. Kita dah kehabisan masa. Kita akan terus bersama Hadi dari semasa ke semasa untuk bawakan perkembangan terkini, kluster-kluster baru di utara negara khasnya di Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang, dan juga laporan lanjut anda dapati di asraonline.com. Kita berhenti seketika, selepas ini kita kekal lagi di utara negara, tetapi lebih kurang 300 km dari Sungai Petani di mana Hadi mentas langsung tadi. Kita mahu pergi ke Slim River, perkembangan terkini dan juga cerita di sebalik berita suara golongan yang kecil tapi mungkin lantang dalam PRK Slim selepas ini.